Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat 145 ayat yang ke-136. Berkenaan dengan perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang kafir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم bukan qatl keluar angin. Ta ni huruf keluar angin. Bila kita nak sebut dia bagi keluar angin. Tak apa. Qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum وليلبسوا عليهم دينهم
walau syaa Allahu ma fa'aluh. فذرهم وما يفترون. Tengok kelaku perangai manusia yang mensyirikkan Allah. Wa ja'alu lillahi mimma dara'a minal harth. Mereka yang ni orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, mereka menjadikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu hasilan tanaman mereka dan juga ternakan mereka itu habuan, nasib habuan. Faqalu, lalu mereka kata, hadza lillah, ini hak Allah, ini hak Allah. Biza'lihim, pada sangkaan mereka, pada dakwaan mereka, sedangkan Allah tak suruh buat kerja-kerja begitu. Wa hadza li syurakaina, hak ni pula untuk sekutu-sekutu kami, untuk berhala kami, untuk nenek moyang kami dan sebagainya. Ini perbuatan orang-orang kafir. Dan semua ini adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan mengikut fahaman akal mereka. Cara mereka nak mendekatkan diri kepada Allah, mereka mengaku kewujudan Tuhan. Sebab itu ulama-ulama salah mengatakan bahawa orang-orang kafir ni nisbah pada tauhid rububiyah tu ada pada mereka. Dalam Al-Quran banyak Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan bahawa mereka ini mengaku ada Tuhan. Tuhan yang jadikan langit, Tuhan yang jadikan bumi. Orang bukan Islam, kalau kita tanya siapa dia buat langit? Tuhan. Tuhan. Cuma Tuhan mereka itu berbeza dengan kita. Cuma uluhiyah tu, penentuan mengesahkan Allah di dalam perbuatan kita ni, tak ada pada mereka. Mereka beribadat kepada lain pada Allah. Mereka tidak mentauhidkan Allah dari sudut perbuatan mereka. Hak ni macam ni. Hak ni untuk Allah dan untuk sekutu. Di situlah perbezaan dia. Nisbah pada bertuhankan kepada Allah, nisbah pada penciptaan. Kalaulah kamu tanya mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah, mereka akan kata Allah. Siapa yang menghidupkan bumi yang telah mati, depa kata Allah. Siapa yang menurunkan hujan daripada langit, depa kata Allah. Kan? Allah kata fa anna tufakun, betul datang apa lagi? Dah Allah yang buat segala-galanya, makna sudah tentu kita kena memperhamakan diri kita hanya kepada Allah. Mana segala kerja buat kita mestilah tuju kepada Allah. Sebab tak ada siapa berkongsi dengan Allah Ta'ala dalam penciptaan segala makhluk. Di situ depa tak ada. Kan? Bila tak ada pada tauhid uluhiyah, maka pada tauhid asma wa sifat pun tak ada jugalah. Lalu mereka menamakan tuhan-tuhan mereka Lata, Uzza. Kita sebelum ni kita jumpa Hamin, Samin, semua tu. Depa jadikan binatang-binatang tadi ni, hak yang ni Sam, hak ni Ham. Ada 4 jenis binatang yang depa tak tunggang dan tak sembelih. Tu pun tekah tu kecoh juga. Hak mana hak yang bagi ke Tuhan dia pun depa sembelih muka darah ke depa juga. Tu kita kecoh. Nah kan? Asal saya tu nak bagi apa? Ke Allah, ke Tuhan. Tapi celah-celah tu kata lugi lugi ini kan. Balas ke depa juga. Tu maksud Allah kata apa? Allah kata sini, fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah. Hak mana yang telah mereka tentukan untuk sekutu-sekutu tu, untuk berhala, untuk apa? Fala yasilu ila Allah, tak sampai kepada Allah. Apa maksud dia? Maknanya yang mereka buat mendekatkan diri kepada berhala tadi ni, konon-kononnya untuk dekatkan diri kepada Allah tak sampai. Allah tak terima. Amalan tu Allah tak
tak terima. Wa makana lillahi, sedangkan apa yang mereka nak bagi kepada Allah, ini bahagian hak Allah, tak ada siapa boleh kacau. Fa huwa yasilu usyrakaihim, sedangkan benda-benda tu sampai kepada sekutu-sekutu mereka, dikongsi bersama pula. Mana celah-celah tu mereka mohong. Betul Allah kata sa'a ma yahkumun, teruk sangat cara pengurusan mereka, penetapan mereka, hak ni hak Allah, hak ni hak syuraka, hak ni hak berhala, hak ni hak patung. Tak betul. Betapa buruknya penetapan yang telah mereka buat. Tak betul. Padahal semuanya adalah hak Allah. Semuanya hak Allah. Pasal apa? Pasal apa yang semuanya hak Allah? Kerana Allah Ta'ala yang ciptakan segala-galanya, maka sudah tentulah segala pengabdian diri kita hanya kepada Allah. Tak boleh lagi kita kongsi-kongsi. Tak boleh lagi kita kongsi-kongsi. Tak boleh lagi kongsi-kongsi facai. Kongsi-kongsi facai. Tak boleh. Muhammad? Tak boleh, no? Kongsi-kongsi facai tak boleh. Mesti kena apa? Lillah, semata-mata kerana Allah. Itu kita bila kita semayang, kita berikrar, kita kata apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tak berhenti situ. Kemudian kita kata apa? La syarikalah, tidak ada perkongsian. Itu satu benda yang tegas. Itu benda yang tegas. Allahu akbar. Tapi kita nak buat lagu mana? Manusia ni kadang-kadang dia tahu, Maman, dia tahu, tapi dia kacan nak buat juga. Orang Padang Terak kata kacan. Dok gaduh nak buat gak wala tahu. Pasal apa? Wa kadzalika zayyana likathirin minal musyrikin. Ini semua adalah kerana apa? Kerana dihiasi. Perhiasan. Dihiasi bagi nampak elok, bagi nampak setuju dengan kita. Itu apa nama? Wa man yurid an yudillahu yashrah sadra wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan. Siapa yang Allah Taala nak sesatkan dia, maka Allah Taala jadikan dada dia sempit, susah nak terima. Tak boleh nak terima. Kan? Semua orang tahu kita mari masjid tu bagus. Tengok orang mari masjid kita hampa lega lah, boleh pergi masjid. Awak yang awak pasal apa? Kenapa lah you cakap macam tu? Hampa lega lah, boleh pulang pergi masjid. Ya Allah, dia boleh kata lagu tu. Kami kah? Awak kami kah? Marilah. Bukan lama mana pun. Lama ke Cik Mat? Tak lama saya. Allahu Akbar. Ni orang-orang yang Allah Ta'ala hiasi amal-amal soleh itu dengan pandangan mata dia elok, maka dia akan tertarik. Dengan puasa tu bukan satu benda yang mudah. Puasa. Kemudian di bulan puasa tu pula Allah Ta'ala marikan macam-macam makanan hak kita tak tahu nama apa dah. Kan? Pasal apa tu? Ujian. Tapi bagi orang yang Allah dah bagi kepada dia, terdidik dan dapat hidayah petunjuk pada Allah, dia tak pandang benda tu. Itulah ibaratnya kehidupan dunia. Kan? Kehidupan dunia macam itulah. Dia tak pandang, dia tak berasa selera, tak berasa terliuk langsung kepada benda-benda tu. Tapi payahlah nak dapat tu. Dia kena apa dah? Mujahadatun nafs. Kena berlawan dengan nafsu kita. Kena lawan dengan nafsu kita. Ingat cerita Nabi Yusuf kan? Zulaikha kata ke dia, kalau hang tak buat apa yang aku nak, aku penjara hang. Zulaikha dia kata kepada Yusuf, kalau hang tak buat apa yang aku nak, aku akan penjara hang. Rabbis sijni ahabba ilayya mimma yad'unani ilayhi. Nabi Yusuf kata, ya Tuhan, kata, penjara aku lebih kusuka daripada seruan-seruan setan. Dan dia mengaku sendiri, cuba buka juzuk ke bawah, wa ma ubarri'u nafs. Aku tak mampu nak menolak, nak melawan dengan nafsu.
Kenapa? Innan nafsa la ammaratun bisu. Kenapa? Kerana nafsu ni duduk tolak, duduk motivasi aku supaya buat kerja-kerja jahat. Nafsu, Cik Mat. Nafsu. Duk suruh kita buat benda-benda yang tak elok. No? Duk suruh buat benda-benda yang tak elok. Balik pergi cek surah Yusuf. Baca surah Yusuf. Tak payah. Tua ke muda dia tak kira mana. Kita dengar cerita di akhir-akhir zaman ni macam-macam. Tok Wan khabat cucu dah. Tok Wan umur 60-an lah. Kan? Datuk tak apa nak layan. Tok pun duk kira duk dekat cucu Tok pun. Tok Wan panggil, "Oi. Ya lapar kopi Macuh sendiri Tok bukan nak berlayan Allahu Akbar. Tok Wan pun bawa diri. Tok Wan bawa diri. Lalah kali nafsu. Kan? Cucu pergi bubuh mulut merah dengan inai dengan apa ke? Tok Wan. Tergoda. Tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Itu kita jaga-jagalah. Itu syarak ni dia jaga sungguh, dia cemburu sungguh. Anak lelaki perempuan bila dah matang cukup umur dah tak boleh duduk sekali dah. Sebab tu kerajaan Malaysia buat alhamdulillah. Buat satu akta paman. Kan? Pemaju kalau nak buat rumah malah kena ada 3 bilik. Kalau buat 2 bilik tak lulus projek tu. Pasal apa? Atas dasar tu lah tu. Alhamdulillah lah, dah lah. Benda-benda hak yang terpakai kerja. Kan? Nak buat rumah mesti kena 3 bilik. Kalau 2 bilik tak lulus. Kau kata no way. Kemas kau ni. Tak lulus. Ya lah tu. Kan? Tapi itu dia lah. Kita kena jaga hak tu lah. Faman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Orang yang Allah Ta'ala hiasi amalan kejahatan, dia duk nampak molek. Dia duk nampak molek. Kan? Walaupun dia kadang-kadang menzalimi orang, dia tak buat apa. Allah Ta'ala cabut daripada dia tu apa dia? Perasaan kasih sayang tu cabut. Dia boleh sanggup buat keganasan kepada orang lain. So pokok Yahudi tu kan, hak duk buat kepada orang-orang Islam di Palestin. Tak ada pasal-pasal tu. Pasal apa tu? Sebab Allah dah cabut daripada mereka sifat rahmat dari ni. Dan mereka pun nanti akan terima akibatnya. Betul Allah kata, Nabi SAW kata, irham man fil ardi yarhamu man fis sama, yarhamuka man fis sama. Kasihlah kepada orang yang duduk di muka bumi ni, makhluk yang duduk di muka bumi, supaya yang duduk di langit tu kasih kamu. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin. Macam itulah Allah Taala hiasi bagi kebanyakan orang musyrikin. Macam mana dia mau buat makanan, binatang, ternakan, pertanian dia untuk Allah dan untuk sekutu dia. Macam tu juga Allah hiasi rasa seronok, rasa terhibur, rasa gamuk qatla auladihim, membunuh anak-anak mereka. Bukan kata bunuh pacung tikam gitu tak. Ya kamu hidup-hidup. Zaman jahiliah lah. Ya kamu hidup-hidup. Allahu Akbar lah ni pun ada. Kita duk kata dulu lah ni. Dia beranak terbit. Dia balut-balut dengan kertas. Dia pergi tinggal di pintu masjid. Tok Bilal boleh anak. Tok Bilal mari tengok. Mari nak bang as-salatu khairun minan naum lah. Bahak mula tu. Mari tengok. Kuih. Allahu Akbar. Darah pun ada lagi kot kertas tu. Tu dia lah tu. Jahiliah lah tu. Jahiliah ni bukan kita sebelum di zaman Nabi dulu tak. Lah ni pun jahiliah. Kan? Hak jalan pergi dalam pekan nak pakai benang sorak ya. Jahiliah lah tu. Tabarruj. Jahiliah lah tu. Kita duk pergi pekan nak ke duk pergi pasar malam tu.
hak pakai baju kain tak cukup apa semua tu jahiliah lah tu. Orang Islam kita nama apa? Zainab. Nama apa? Saudah. Dah panggil bedah dia. Kan? Bagi orang putih sikit bedah. Bagi dia orang putih sikit bedah. Allahu akbar. Oh Islam kita jahiliah. Pasal apa tu? Dihiasi bagi dia. Dihiasi. Kan? Dia tengok orang pakai tudung labuh tu, pakai apa? Baju kemar besar lagi. Mari planet mana dia kata? Dia tak tahu kata dia tu mari planet mana tu. Layak ke duduk bumi Allah tu? Layak ke dia duduk di bumi Allah tu? Dengan pakaian dia tu. Tapi itu dia dihiasi bagi dia. Dia berasa molek dah. Dengan bangganya jalan. Kan? Dia boleh buat. Inna mimma yudrikun nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sebut kata di antara benda yang dijumpai daripada khazanah nabi-nabi terdahulu, dia kata perkataan nabi-nabi dulu, dia kata apa? Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Kabila kamu sudah tidak ada perasaan malu, membuatlah apa benda pun nak buat pun. Ini di antara ucapan-ucapan nabi-nabi dulu dalam dakwah dia mah. Dia kata kalau mu tu tak ada perasaan malu, mu boleh buat segala-galanya. Buat motor sampai berdiri betina. Saya terkejut tengok. Betul ke? Betul Mamat. Betina. Takut kapung kita apa dah Mamat, tak tahulah. Kan? Nampak ke no? Kesian ke demo? Kesian. No? Sebab itulah dalam agama kita mengatakan bahawa al-haya'u syu'batun minal iman. Dalam hadis. Iman itu ada 60 lebih, 70 lebih cabang dia. Dan paling tinggi sekali pada dia, la ilaha illallah. Dan yang paling rendah sekali pada dia, membuang gangguan-gangguan jalan yang di jalanan. Ada duri ke apa ke, kalau tali sutah tu jangan nak buang lah. Wal haya'u minal iman, kata Nabi. Dan malu, sifat malu itu sebahagian daripada iman. Maknanya kalau tak ada perasaan malu dalam diri dia, habislah. Tak ada iman, tak ada iman. Dia buat kena nak sanggup tinggi lah ni. Ada satu ketika dulu ni pasien sanggup tinggi, pakai tudung, tapi nampak dalam hadis Nabi kata bagaikan bunggul unta. Bila dia jalan akan bergedik, kok nu gedik ni. Tu dia. Kok belah kita ni tak apa dah, kok belah Indonesia banyak jenis tu. Sanggul unta. Pakai tudung. Tapi duk nampak atas tu, duk melengok. Tak tahulah Tina tahulah. Kan? Duk tunjuk sanggul ke orang. Bagaikan bonggol unta. Tahu tak atas belakang unta tu? Bagai gitu. Nabi buat ibarat. Tunjuk ke orang. Tak boleh. Hukum dia tak boleh. Apa matlamat dia mau kita tak tahu. Apa matlamat kita tak tahu. Kadang-kadang tak ada rambut pun. Dia buat kena kita tak erti. Tak tahu lebuh kain buruk ke apa, tahulah. Menatang tu pun tak boleh, tamah tu lagi tak boleh. Memang tamah rambut memang haram. Ada hadis larang. Hak tamah tu, tambah rambut. Tak tahulah beli ke buat sendiri ke, tak tahulah, tak kira lah guna ke. Bubuh tak nama ke tak kira, yang pentingnya pada dia, matlamat dia nak tunjuk ke orang. Tak boleh. Jangan. Jaga. Kalau ada nak cucu buat gitu, kerat tok orang. Kalau tidak, kali dengan kita. Tak lah. Segaknya cucuku. Lagu tu lagi ada.
Molek lah. Alah cucu tok balik dah. Molek pakai. Habis nak tegur tak apa ni, takut tak boleh allowance. Tegur cucu tu, mak dia tak bagi allowance lah. Kan. Mak ni duk katakan cucu mak, tahu tak kami pergi buat di Putrajaya ni. Tu bongga tu pergi buat di Putrajaya. Putrajaya tak Putrajaya, kalau kata neraka lah. Silap-silap dia bagi cepat kita masuk neraka, bukan bagi cepat masuk syurga tak. La haula wala quwwata. Jaga elok cabang-cabang nak masuk neraka tu berlamak. Ingat hadis hak Nabi garis satu garisan, betul? Dia garis-garisan banyak. Cabang-cabang masuk neraka tu banyak. Tapi hak lagi ke syurga tu sahala. No two way, no U-turn. Just one way. Just one way. Satu hala saja. Tapi jalan-jalan nak masuk neraka tu there are many way. Banyak cabang dia. Ahyan, banyak cabang dia. Qatla aulad. Siapa yang hias bagi mereka ni? Syuraka'uhum, syaitan-syaitan mereka. Syaitan tu duk hias bagi nampak apa? Molek. Mula dia halang, tak bagi mayang. Tak sogi lah semayang. Tak sogi. Nak pergi juga. Pergi. Pergi awal lagi. Boleh nombor satu. Dia hias. Bila sampai tu kita tak. Apa ni pun ni tak sampai lagi ni. Mula dia mari. Dia main kita. Setan ni kerja dia nak bagi. Setan ni memang setan semua. Pasal apa tujuan dia hias tadi ni? Liyurduhum, untuk membinasakan kita ni. Mereka tu kita ni lah, maya. Untuk membinasakan kita. Buat molek dah kita buat. Ngaji molek apa semua. Kan? Kita ngaji molek. Dah ngaji tu, singgah di kedai roti canai. Rumah ni tak ada kerja lain. Duk melepak kedai roti canai. Pergi ngaji sama macam aku ni. Tak kena lari tajuk. Kita mari ni tujuan apa dah? Untuk islah diri kita. Banyak benda kita tak kena, kita nak kena apa betul. Waliyalbisu alaihim dinahum, supaya jadi selerak tarak habis agama. Bila dia kacau kan, kita pun jadi kacau nak buat kena. Bila kita buat tak kena ada orang tegur, kita tak terima pula. Jadi kacau. Kita lebih suka hiasan daripada setan tu, daripada teguran untuk kebaikan ni. Padahal orang tegur kita tu untuk apa? Untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Walau sya'allahu ma fa'alu. Kalau Tuhan nak, Tuhan tak mau bagi dia mau buat gitu. Sebab memang Tuhan tak suka orang buat benda-benda tak molek. Kan? Tapi dia mau nak juga, duk cari jalan kot tu. Nafsu tu, duk tolak lagi kot tu banyak daripada Allah Ta'ala hantar malaikat suruh pujuk. Kuat lagi syaitan buat kerja. Malaikat duk pujuk kita. Malaikat ni habis cakap dah. Orang berdua tak. Habis cakap dah. Mana habis geng dah. Duk pedar, duk pujuk kita ni. Duk bisikkan kita supaya apa? Kita pergi ke belah kebaikan. Jaga kita malaikat ni. Kan? Iblis ni duk cucuk kita. Alah bila lagi? Bila lagi? Dia buat gitu ya. Dia buat gitu ya sikit iblis ni. Bila lagi? Inilah masanya. Dia buat gitu. Jengkreng. Kan? Fadharhum. Kalau sampai teratu, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, keadaan dia orang yang buat jahat ni, Allah kata fadharhum, biar pergi ke dia. Kita suruh dah. Larang dah. Pujuk dah. Belanja dah. Habis dah. Habis modal dah. Kita pun. Kan? Gagah hidup tunggu juga. Silat-silat ni mah heret kita kali. Ni mah heret kita kali. Allah kata apa? Fadharhum. Apa lagi kata? Berapa kali dah kita jumpa kan? Allah kata biar pergi kat depa, Allah kata ke Nabi.
Fadarhum wa ma yaftarun, dan rekaan-rekaan mereka. Biarkan mereka dengan rekaan-rekaan. Apa maksud dia? Makna mu tetap di atas kebenaran. Jangan terpengaruh dengan bisikan-bisikan, hiasan-hiasan, ajakan-ajakan, pujuk rayu mereka. Terailah. Terailah, dia kata. Alah, sekali-sekala. Kalau tak berkenan, tak payahlah. Terailah dulu. Jangan duk cuba terai. Benar hasutsan syaitan ni, kalau cara dia mula masuk, pelau main dah. Dia balik pergi baca kisah Nabi Yusuf. Kan? Nabi Yusuf. Bukan kata Zulaikha saja seorang. Bahkan segala perempuan-perempuan yang ada di pekan tu, habis Zulaikha akut mari. Hei, mu mau buat fitnah aku, mari sini. Pakat beri pun semua. Zulaikha dia cerdik. Baik tu apa nama menteri menikah dengan dia. Kan? Bukan apa nama lekeh. Pakat bagi buah apple seorang sebutir. Zulaikha apa bagi? Ambil buah apple ni, pegang. Bagi pisau seorang sebilah. Koyak makan. Bila dah dia mau boleh pisau, boleh buah apple, kan? Kata ke Yusuf, dia kata, cuk keluar. Terbit lagi. Yusuf pun terbit. Bila terbit Yusuf kan segak lebih daripada Muhammad gila. Yusuf tu. Kan? Terbit Yusuf ke? Dia kata ma hadza basyara, kata ni bukan manusia. Inna hadza malakun karim, malaikat raja besar ni. Faqatta'na aydiyahunna, hirih habis jari-jari. Allah Ta'ala sebut faqatta'na aydiyahum, potong tangan, pakat kerat tangan. Maksud dia jari. Tapi nak abah mana dipanggil sirah mubalaghah kalau orang ngaji Arab. Nak abang kata potong tangan. Nak abang melampau. Sampai terus tu. Mana hampir-hampir mereka hirih tangan. Padahal yang hirih pada jari saja. Kalau lak habis tangan-tangan potong. Pasal barang lek asyik tengok cuma leknya. Maksud kalau tengok Nabi Yusuf maksud. Maksud bukan sekat jari, habis tangan-tangan potong. Maksud segak Yusuf ni. La ilaha illallah. Itu biasa. Habis, bukan kata seorang, habis semua. Sebab tu bila Nabi Yusuf nak dimerdekakan, nak ditubik keluarkan daripada penjara tu, Nabi Yusuf tanya dulu. Aku tak mahu tubik, kita tanya dulu. Ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun. Kita tanya dulu berita berkenaan dengan perempuan-perempuan yang potong jari dia tu. Kita tanya dulu. Kan? Bila dia mau cerita kata, ni memang kami semua tak tahan dengan godaan Yusuf. Lalulah Zulaikha kata, aku tak mahu kata. Bukan kata aku seorang yang terpengaruh dengan Yusuf kata. Habis satu pekan ni. Satu kampung Bukit Jabang ni berkenan. Bukan kata aku seorang tak. Umar jangan duk tuduh aku seorang tak. Tu dia pun nak tegak balik hak dia tu. Kan? Allahu akbar. Itu semua apa dia? Hiasan. Tu zinah tadi ni. Macam tu kita jumpa dalam surah Al-Baqarah. Zuyyina lin-nas hubbu asy-syahawat minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah. Barang-barang kemas tu kita wajatan tengok, nak tak tu kenan. Kita kata lagu tu lah. Tapi kalau orang Tina kalau tengok kan, supaya kita tengok bihusu. Orang Tina kalau tengok barang kemas ratai ke gelang ke, supaya kita tengok bihusu. Pecah elia. ABCD tu. Supaya kita tengok ABCD tu. Kan? Kacang. Kita tengok macam situ berkenan. Dekat tu lah kita nampak guna Allah bagi hiaskan bagi mereka suka ke barang kemas. Kan? Kalau tua-tua dulu-dulu ni boh gigi emas kau duk krisin ya. Dulu-dulu. Nak ni tak apa ada apa ada. Tak apa ada nak pakai gigi emas dia mau betul hukum dah. Kalau semak kan aku duk krisin. Aku pergi ke keneri. Wah jenak tu. Padahal tak ada tutup, tak ada buka pun.
Nak tunjuk gigi dia tu. Aku gigi kat kena rumah je nak pun tak gigi kah? Duk buka tunjuk gigi tu. Nah kan? Pasal apa nak tunjuk gigi tu? Dulu-dulu lah kita pun dan bermakna dengan zaman tu. Lihat Allah dia semang lah. Sampai duk kenyik, duk tunjuk gigi dia tu. Berkenan. Lo buat bila? Sampai lah matlamat dia. Buat bila? Buat bila tu maknanya hak yang dia iklan tu terpakai dah lah. Allahu akbar tu kan cerita bangga tu ya. Lama lah panjang cerita. Bab-bab tu memang jadi hiburan bagi kita. Balik bila ni? Kata pergi Mekah. Balik seminggu dah. Macam mana? Tengok dia nak cerita kena. Orang balik Mekah tu ramai. Dia nak cerita kena. Arak ni teruk. Haji tu. Dia cerita hak tu. Arak ni teruk sungguh. Kepala-kepala kita beri lakah. Dia cerita hak buruk. Dia tak cerita ke ya Allah, bila masuk dalam Masjidil Haram tu berasa sejuk hati. Berasa tak mau terbit daripada Masjidil Haram tu. Tak boleh kan? Tapi dah dia cerita lain. Tambah pok-pok negro tu. Dia tambah lagi. Habis haji dia. Alamat haji dia tak terpakai lah tu. Betul tua-tua dulu dia patang. Bukan ada hadis suruh tak. Tak ada pun hadis suruh. Tapi cara dia apa tu? Bila balik Mekah tak boleh terbit 40 hari. Cara dia apa? Tua-tua dulu. Bukan ada hadis suruh pun. Pasal apa tu? Nombor satu kali ni kawan-kawan nak mari ziarah. Nak mari makan Zam-Zam lah, nak makan buah kurma mu gimana? Kami pergi nak tengok mu. Bukan nak pergi tengok mu, nak pergi tengok mu buat lepa. Pergi tak ada nak marah lah. Kan? Nombor satu nak mari ziarah. Nombor dua bukan bagi duk merata-rata tu jadi orang tengok tak molek. Apa ni? Baru balik Mekah. Hidup sembang pang kedai kopi. Nampak tak? Nombor tiga nak jaga. Pergi masjid ya. Pergi masjid pun tak kira lah. Jubah meleret. Tak ada nak kerat. Serban tak kira lah. Pakai ekor pergi kanan kiri tak kira lah. Kan? Habis hak tak erti baluk ke gupai gitu ya. Tahan 2 minggu. Lepas tu kan serban tu buat lapik serika lah. Nak serika kain ke nak serika baju ke atas serban tu. Kan? Allahu Akbar. Kita cerita apa tadi? Hiasan tadi ni. Hiasan. Jadi jaga-jagalah. Janganlah syaitan itu menghiasi kita. Amalan-amalan kejahatan itu bagi kita nampak molek. Sebaliknya ya kita doa selalu. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Doa selalu. Ya Allah, tunjuk kat kami hak molek tu bagi nampak molek. Bagi kami buat. Hak mana hak tak molek tu bagi nampak tak molek. Jangan dihiasi. Jangan bagi syaitan masuk celah. Baik tu kita duk mayang tu pun kita duk jaga soh kita tu bagi rapat kawan kita. Pasal apa? Takut syaitan masuk celah. Sebab Nabi ada sebut. Nabi kata, aku melihat kamu daripada belakang tu mukjizat Nabi. Aku melihat seekor syaitan masuk di celah-celah soh terbuka menyerupai anak kambing hitam. Nabi royak kita. Kita kena percayalah. Malam banyu jori, malam kita ngaji, malam mana tajuk apa? Kena percaya kepada yang Nabi royak. Tajuk malam kita ngaji malam di Sungai Payah malam. Kan? Jadi kena jaga. Syaitan ni masuk celah-celah. Tapi kita tak nampak orang lain. Sebab tu Nabi pesan. Kita jaga so kita pergi rapat. Kan? Pergi rapat. Orang tak mahu rapat, kita berapat. Orang tak mahu rapat, kita berapat. Kemana tak mahu juga, tak usah, tak payah berkeli. Besok jegir kita orang. Besok jegir kita. Kita tak berani buat lah. Kan? Jegir kita macam mana? Kan? Marah kita. Sekat 2 kali dah. Pak, dia lari. Pak, dia lari juga. Nampak guna kan? Kita mengaji, kita kena buat. Alhamdulillah.
Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan yang istiqamah di atas iman dan kebenaran, dan moga-moga Allah taala jauhkan kita daripada segala bala dan juga amalan-amalan buruk dihiasi dengan keelokan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni ada kelas insya-Allah.